Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Sekolah Menengah Tengku Abdul Rahman Putra. Semoga anda gembira belajar di sekolah ini dalam keadaan situasi suasana baru dan sekolah baru, kawan-kawan pun baru. Okey, hari ini kita akan belajar reka bentuk teknologi bab 1 dan tentulah tingkatan 1 bersama saya Cikgu Hafarawati binti Adam. Satu adalah pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Okey, apa isi yang perlu kita belajar? Pertama, dunia reka bentuk. Kita akan belajar definisi, apa yang boleh dihasilkan melalui reka bentuk. Okey. Yang kedua, kepentingan reka bentuk dan teknologi. Dan yang ketiga, invensi dan inovasi dalam reka bentuk. Tetapi hari ini, kita hanya akan belajar dunia reka bentuk sahaja. Okey, standard pembelajaran yang perlu awak tahu, yang perlu kamu tahu. Okey, standard pembelajaran yang perlu kamu tahu adalah pertama, mentakrif reka bentuk dan teknologi, mengenal pasti elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih, menjelaskan prinsip reka bentuk, mengaplikasikan prinsip-prinsip reka bentuk dalam mereka bentuk objek asas dan membanding beza prinsip dan elemen reka bentuk. Okey? Ni standard yang awak perlu tahu. Okey, kita tengok bab 1, apa dia definisi. Definisi ni banyak sebenarnya. Ada definisi reka bentuk, ada definisi teknologi, ada definisi reka bentuk dan teknologi, dan ada definisi reka bentuk dan bidang dia. Jadi, tapi saya hari ini saya akan terangkan reka bentuk dan reka bentuk teknologi. Reka bentuk adalah pengetahuan tentang penyusunan barang secara terancang untuk hasilkan produk yang memberi impak dalam kehidupan. Manakala kalau reka bentuk dan teknologi, dia adalah gabungan pengetahuan dan dia bertugas untuk menyusun bahan secara terancang. Tapi bila dah ada kataan teknologi, mesti ada sains dan matematik. Jadi buat apa? Dia aplikasikan sains dan matematik atau dia gunakan sains dan matematik untuk memudahkan kehidupan. Beza ya. Kalau reka bentuk dan teknologi dan reka bentuk hanya penyusunan barang, dia tukar. Kalau contoh basikal kan, tayar basikal tu tayar besar satu, kecil satu, tapi dia tukar kepada tayar dua-dua kecil. Tapi kalau ada teknologi, contoh macam kayu. Kayu boleh buat apa? Kayu boleh buat kerusi. Jadi itu dikatakan teknologi. Daripada sebatang kayu, dia ubah boleh jadi kerusi. Itu teknologi. Seterusnya, kita belajar bidang reka bentuk dan teknologi. Bidang reka bentuk dan teknologi ada dua. Satu konkret dan satu abstrak. Apa tu konkret? Konkret ialah proses mereka bentuk sesuatu produk. Manakala kalau abstrak, mereka bentuk produk. Lepas tu dia boleh dilihat dan tapi tidak boleh dipegang. Abstrak ni tak nampak. Macam maya. Okey. Kalau konkret, dia boleh dipegang. Okey. Okay, bidang-bidang dalam reka bentuk. Ada konkret, abstrak. Kalau konkret, teknologi seni. Kalau abstrak, perkhidmatan komunikasi. Contoh teknologi, peralatan, mesin, pertanian, pemakanan, pakaian, persenjataan. Seni, seramik, masakan, lukisan, alat muzik, arca. Perkhidmatan, macam awak lah kan. Pergi sekolah naik apa? Naik bas. Dah jadi pengangkutan. Lepas tu sewaan. Duduk rumah sewa. Jadi perkhidmatan. Sistem pembelajaran, perkhidmatan. Kalau komunikasi, bahasa atau cara, bunyi, isyarat, persuratan. Itu komunikasi. Kalau zaman dulu nak berhubung dengan kawan, bagi surat. Okey? Sekarang pakai apa? WhatsApp, email. Jadi tak susah. Okey. Tengok ni. Ni gambar apa ni? Ada. Ni gambar apa? Ni jenis apa? Jenis perkhidmatan. Okey. Yang ini. Jenis
Abstract. Ini fashion muzik. Okey, dan fashion. Okey. Elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Okey, kita tengok elemen reka bentuk. Ada berapa? Apa dia elemen reka bentuk? Okey, maksud elemen reka bentuk membantu menzahirkan idea, membentuk lukisan lakaran, perlu ada pengubahsuaian, target pelanggan dari segi cita rasa dan elemen perlu tahu dulu sebelum memulakan projek. Elemen ni penting sebab kita kena tahu dia nak garisan macam mana, nak rupa macam mana, nak bentuk macam mana, tekstur macam mana, saiz macam mana, warna macam mana, ruang macam mana untuk kita nak cipta produk. Okay, sebenarnya saya terlupa, saya nak beritahu awak. Sebenarnya dalam reka bentuk ni awak kena bayangkan awak seorang usahawan untuk keluarkan sesuatu hasil, tak kira lah daripada bidang makanan, perkayuan atau perkilangan semua. Okey, tujuh elemen ni memang kena ingat. Jangan lupa. Okey, seterusnya kita tengok. Apa tu garisan? Okey. Garisan adalah cantuman atau sambungan siri titik, ada jarak dan panjang. Dalam garisan ni ada beberapa fungsi. Dia bahagikan dua ruang kawasan, menunjukkan pergerakan arah atau aliran, menunjukkan hubungan antara elemen, mewakili ketegangan antara dua titik, menunjukkan kestabilan dan kerahatan, menunjukkan keseimbangan, menunjukkan daya gerakan yang dinamik, mewakili gerakan dan tenaga yang berpadu dan menunjukkan objek itu dekat ataupun jauh. Okay, itu semua ada dalam buku teks. Nanti bila awak dapat buku teks, awak boleh baca ataupun awak pun sekarang dah ada buku teks digital, awak cuma cari aja kat online dan akan jumpa. Okay, rupa pula. Apa tu rupa? Rupa adalah hasil pertemuan antara dua garisan. Rupa mesti permukaan dia rata dan bergarisan luar. Lepas tu rupa ni sentiasa berbeza dengan ruang 2D. Rupa ada dua jenis iaitu geometri dan organik. Kalau geometrik tu ada sudut dan penjuru. Okay, nanti kita tengok macam mana rupa geometrik, macam mana rupa organik. Okay, kalau bentuk ada ruang. Okay, bentuk tu sesuatu bentuk tu dia mesti ada ruang, ada isi padu, ada lebih daripada satu permukaan. Lepas tu bentuk terbagi kepada dua, konkret dan abstrak. Kalau konkret ada bentuk dan boleh dipegang. Ingat, konkret tu boleh dipegang. Kalau abstrak dia sejenis 3D. Awak nampak macam bulat tapi bila pegang tak ada. Ataupun kita panggil dia ilusi. Nampak tu tapi tak boleh dipegang. Okey, kalau tekstur pula sebagai jalinan, ada impact dan kesan. Impact boleh dirasa, contoh kasar, licin, halus, berkilat tu semua ya. Okey, ruang, kawasan kosong, ada elemen garisan di sekeliling, lebih jelas, menambah, menarik dan terselah. Ada dua, ruang nyata dan ruang ilusi. Ruang nyata ni ruang sebenar. Kalau ilusi, dua objek terhasil dalam bentuk lukisan. Lukisan apa? 3D. Okey, warna. Kesan pembalikan cahaya. Warna perlu bersesuaian dengan objek secara acara dan lain-lain. Okey, kalau nak pakai, warna kena ikut acara. Kena ikut objek tu nak macam mana. Warna ada 3 kumpulan. Ni awak dah belajar daripada sekolah rendah. Cikgu tahu. Sains pun belajar. Seni pun belajar. Okey, jadi awak tak susah, takkan lupa punya. Primer, sekunder dan tertib. Warna panas, warna sejuk. Cakap, cikgu warna panas, warna sejuk tu apa? Okey, kejap lagi kita belajar apa tu warna panas dan apa tu warna sejuk. Okey. Ukuran dan dimensi adalah saiz. Saya paling senang. Besar, gemuk, besar, kurus, besar, kecil, panjang, pendek. Okey. Tinggi, rendah, jarak dia macam mana, jauh, dekat. Itu kita panggil ukuran. Okey, kita tengok gambar-gambar dia apa. Mungkin awak tak jelas macam mana sambungan siri titik tu. Ini sambungan ni kita panggil garisan. Rupa. Ada dua. Okey, yang sini ini kita panggil rupa organik. Yang ini rupa rupa apa? Rupa geometri.
Okey, geometri ni dia ada sudut lah ni. Siap ni ada sudut. Okey, organik macam ni. Seterusnya, ini bentuk konkrit dan ni bentuk 3D, Okey, yang ini saiz besar, kerusinya besar dan kecil. Ini yang atas ni warna panas, yang ini warna sejuk. Okey. Jangan belasah aja pakai ikut sesuka hati. Okey, yang ini pula ruang fizikal, ruang ilusi, Dan dia ada warna negatif, warna positif. Warna negatif yang dekat luar. Okey, warna positif kat dalam. Kita tengok lagi contoh warna. Okey, ini tekstur. Dan ini warna primer, warna sekunder dan warna tertier. Terus kita nak belajar prinsip reka bentuk. Okey, prinsip reka bentuk ada 7 yang perlu awak ingat. Okey, apa tu prinsip reka bentuk? Konsep atau aturan digunakan pada elemen. Memudahkan pemindahan objek supaya menarik dan menarik pelanggan, kepuasan pelanggan. Kadang-kadang awak jual sesuatu tu orang suka sebab apa? Dia ada kelainan. Okey, contoh macam awak jual nasi lemak, nasi telur sambal RM2. Okey? Tapi bila nasi lemak tu awak olah jadikan dia color lain, sambal tu awak letak strawberry ke jadikan dia lagi sedap, telur tu awak hias, ayam awak hias, boleh kepada RM10 kalau customer suka. Okey. Dalam prinsip reka bentuk ada keseimbangan, penggulungan, kontras, kepelbagaian, kesatuan, keringkasan dan harmoni. Okay, awak kena tahu macam mana, kenapa benda-benda ni ada. Supaya kelihatan produk yang awak hasilkan kelihatan menarik. Dan pelanggan pun suka. Dia tengok aja dia nak beli. Dia tengok aja dia nak rasa. Okay, yang pertama, keseimbangan. Okey, keseimbangan ni objek tiada keseimbangan akan berlaku dari segi, kalau tak ada keseimbangan, dari segi berat, tarikan, tumpuan perhatian dan asimetri. Okey, ni contoh dia. Okey, dua jenis simetri dan asimetri. Simetri formal dan asimetri tidak formal. Okey, ni simetri. Contoh dia macam rama-rama. Sebelah dan sebelah sama, kiri dan kanan sama, macam manusia. Kalau kita bagi dua, sebelah kiri dan sebelah kanan akan sama. Okey, kalau tak formal, dia tak sama kedudukan dia. Sebelah-sebelah tu tak sama. Okey, seterusnya. Penggulungan. Penggulungan ni, dia berulang-ulang dan sama. Okey, tengok apa maksudnya. Penyusunan semula objek secara berulang. Contohnya kalau bulat dari segi saiz dan bentuk. Okey, dia benda yang sama disusun jadi nampak cantik. Berlaku dalam bentuk pola, susunan, bersiri, selari, berjejari. Itu bentuk-bentuk pergulungan. Okey, selain itu tujuan dia untuk hasilkan satu pola atau corak unsur yang berulang dan lengkap dan kelihatan menarik. Okey, kontras adalah perbezaan ketara pada ciri elemen yang digunakan. Contoh perbezaan adalah seperti tekstur, kedudukan, warna, saiz, bentuk, ruang. Kalau tekstur, kasar, licin. Kedudukan, sebab dia beza kan. Tekstur apa membezakan dia? Kasar dengan licin. Kedudukan apa bezakan dia? Kiri dengan kanan. Warna, terang dengan gelap. Saiz, besar dan kecil. Tengok kotak kat sebelah tu. Besar dan kecil. Okey, bentuk bulat atau bersegi. Ruang jauh dan dekat. Okey, tengok ni. Ni kecil. Warna oranye ni kecil. Ini besar. Okey, tu saiz juga. Ini color. Dalam warna oranye, luar warna biru. Jadi warna. Okey, seterusnya. Kepelbagaian. Nampak tak gambar rama-rama kat belakang? Apa kaitan rama-rama tu dengan kepelbagaian? Okey, kita tengok apa penerangannya.
Kepelbagaian menunjukkan aplikasi penggunaan pelbagai gaya, nilai dan idea yang berbeza. Sebab rama-rama tu lain daripada lain. Orang tu, cantiknya rama-rama tu. Sebab dia ada gaya, dia ada nilai, berbeza semua. Kepelbagaian dapat dihasilkan dengan menggunakan elemen-elemen reka bentuk. Apa tujuan dia? Untuk menambahkan daya tarikan. Awak tengok tu, cantiknya. Kalau ada rama-rama, corak rama-rama, banyak rama-rama biasa tapi satu tu colour tu, awak rasa yang mana akan terjual dulu? Dan tentulah yang cantik tu kan. Jadi itu dia kata menambah daya tarikannya. Awak ingat tulisan merah tu jangan lupa. Okey, ini nampak lain kan? Dan kalau kereta biasa je tiba-tiba seorang buat kereta yang nampak cantik. Jadi lain lah, nampak kecil, yang boleh sesuai kan? Okey. Seterusnya. Kesatuan. Okey, apa tu kesatuan? Bermaksud semua bahagian elemen bergabung untuk membentuk imej, tema atau idea yang sempurna. Ni contoh dia. Benda yang sama tapi dia bergabung membentuk imej. Jadilah bentuk yang lain. Seterusnya keringkasan. Okey, keringkasan. Biar kelihatan menarik. Idea yang kompleks perlu diolah semula dalam bentuk visual yang lebih ringkas. Idea yang banyak dalam satu objek atau visual akan mengelirukan dan menghilangkan tumpuan orang yang melihatnya. Maksudnya kalau awak jual nasi lemak, ni contohlah awak jual nasi goreng. Awak bungkus nasi goreng, bungkus banyak. Lepas tu satu nasi goreng tu awak buat bentuk macam yang dalam gambar ni. Awak rasa mana yang terjual dulu? Mestilah yang dalam gambar. Betul tak? Modal dia sama. Kat dalam awak punya nasi goreng tu ada brokoli, ada telur, ada apa. Tapi orang akan pilih yang lain daripada yang lain. Okey, ni contohlah. Kerusi lain, beg boleh duduk. Ni nampak tak? Ni beg biasa, beg ni boleh duduk. Harga sama, awak rasa dia nak beli yang mana? Ataupun beg yang boleh duduk ni harga dia lebih sikit je. Dia akan beli yang beg boleh duduk. Okey, kerusi yang cantik. Okey. Harmoni. Harmoni ni kalau kita tengok, aduh sejuk aja mata memandang. Okey, memberikan kehormatan dan kedamaian. Harmoni dalam visual dapat dihasilkan melalui susul atau berulangan sesuatu unsur yang seimbang dan mempunyai hubungan saling berkaitan seperti tona warna yang hampir sama dan mempunyai kontras. Okey. Okey. Okey, kita dah habis belajar. Kita dah belajar hari ni definisi elemen dan apa yang satu kita belajar. Tak ingat lah tu kita belajar apa? Dan prinsip. Okey, jadi saya nak awak jawab soalan. Nanti saya akan bagi link tu dalam grup. Awak jawab soalan link tu. Okey. Awak rasa senang ke? Senang sangat. Okey. Tapi sebelum saya habiskan ni, saya nak bagi satu task untuk awak. PAK21 walaupun dekat rumah awak boleh buat. Saya nak awak buat lyrical lesson. Tahu tak apa tu lyrical lesson? Awak suka menyanyi tak? Okay, saya nak awak buat macam ni. Lagu tu tajuk elemen dan prinsip reka bentuk. Awak nyanyilah. Lepas tu awak rakam kena bagi pada saya. Contoh macam elemen ada 7, garisan rupa bentuk, tekstur, saiz, warna, ruang. Prinsip ada 7, keseimbangan, pergulungan, kontras, kepelbagaian, kesatuan, keringkasan, harmoni. Tapi saya nak awak buatlah dalam nada awak sendiri, dalam lirik ikut ni, nada ikut sendiri. Okey. Lepas tu awak buat video, awak bagi dekat saya. Siapa yang tak bagi video kat saya, dekat sekolah saya suruh dia nyanyi. Jadi kat rumah awak nyanyi sorang-sorang kan dalam bilik, awak rakam gambar awak, lepas tu send dekat saya. Okey, sekian sahaja pembelajaran kita. Saya harap anda boleh faham dengan apa yang saya ajar hari ini. Okey. Tamat sudah. Assalamualaikum. Jumpa lagi di kelas akan datang.